percaya. 我相信， Tapi tolong aku yang tidak percaya ini. 但是帮助我这个信不住的人。 Saudara, ini adalah seruan yang menurut saya sangat jujur sekali. 所以对我来说呢，这个是很诚实的一个呼声。 Seorang ayah yang ingin agar Tuhan menolong anaknya yang sudah menderita sekian lama. 那么一个父亲，他多么的恳求，因为他知道他的孩子已经那么的忍受这个疾病那么久了。 Seorang ayah yang sudah lama mendengar Yesus melakukan banyak mujizat. 一个父亲，他听到耶稣行了很多的神迹。 Seorang ayah yang mungkin juga pernah mendengar bagaimana Yesus mengajar penuh kuasa. 所以这个父亲也曾经听过主耶稣怎样蛮有全能的去教训人， Dia ingin percaya. 所以他要相信， Dia sudah mencoba datang ke murid-muridnya. 所以他已经设法来到门徒们的面前， Supaya murid-muridnya boleh menolong anaknya dan disembuhkan. 所以他求这些门徒们，让他可以医治他的孩子的病。 Tapi murid-murid Tuhan tidak bisa 但 melakukannya. 是那个时候的门徒却不能做， Lalu Tuhan Yesus datang kepadanya. 所以主耶稣就来到他的面前， Dan dia mengatakan, aku percaya tapi tolong aku yang tidak percaya ini. 所以他说：“我信，但是我信不住，求主帮助。” Saudara John Calvin mengatakan, ini adalah pengakuan yang jujur. 所以教伦说呢，他说这个是个诚实的一个认同。 Bahkan mengatakan dengan sangat jelas, ini menunjukkan keadaan kita semua. 而且他讲的那么的清楚，这表示我们今天的光景也是如此。 Menggambarkan bagaimana keadaan manusia yang mau percaya kepada Tuhan tetapi tidak kunjung bisa percaya. 描绘我们人，他要相信主耶稣，但是却不能够达到这个相信的地步。 Menurut saya John Calvin dalam menafsirkan ayat ini sangat luar biasa. 那么按照我来说，教伦他在解这段经文的时候，他多么的棒！ Bahkan dia juga mengakui itu menunjukkan keadaan dirinya. 所以在那边表示，这是表示他的心态。 Jadi saudara, keadaan kita itu hampir mirip dengan ayah ini. 所以今天我们的心态同样也是好像这个做父亲的一样的心态。 Kita katakan kita percaya kepada 那 Tuhan. 么我们说，我们相信耶稣， Tapi dalam kenyataan hidup kita, apakah kita betul-betul selalu percaya kepada Tuhan? 但是在我们的生活当中，我们是否全然的相信神吗？ Saudara, bukankah kita seringkali menyangkal Tuhan? 岂不是我们常常屡次在那边去否认 Bukankah 神？ kita seringkali tidak mengingat Tuhan dalam hal-hal tertentu? 我们在固定的事情当中，有时候我们常常不记得神了。 Karena itu saudara, pengakuan ini pengakuan yang jujur. 所以这个先进的认同是一个很诚实的一个认同。 Selain itu saudara, saya melihat bahwa seruan ini juga punya makna yang dalam. 所以按照我来说，这个呼喊神也是有很深的含义， Yang menunjukkan bagaimana keadaan kedalaman batin manusia yang berdosa. 描绘我们这个罪人的心态如何。 Saudara, sebelum ayah ini berseru, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. 所以当这个父亲当他还没有发出这个呼喊是“我信，但是我信不足”的时候呢， Ayat sebelumnya, ayat 19. 那么我们看第19节， Saudara, Tuhan Yesus sendiri sudah bicara lebih dahulu. 那么主耶稣他已经事先说了。 Hai orang-orang angkatan yang tidak percaya. 在第19节里面说呢，这个耶稣说：“哎，不信的时代啊，我在你们这里要到几时呢？ Sampai berapa lama aku harus ada di tengah-tengahmu? 我在你们这里要到几时呢？” Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 那么主内亲爱的弟兄 Kalau 姐妹们， Tuhan lebih dahulu berseru, 那么如果主耶稣他事先已经发出这个呼喊声， hai angkatan yang tidak percaya, sampai berapa lama aku harus ada di tengah-tengah 那 kalian? 么耶稣发出的呼声，耶稣说：“嗨，不信的时代啊，我在你们这里要到几时呢？” Ini menunjukkan saudara Tuhan yang maha tahu bagaimana keadaan setiap manusia. 那么这表示说，神很清楚了解我们每一个人的心态如何。 Karena itu saudara dan saya harus selalu mengoreksi keadaan batiniah kita sendiri. 所以今天我们也同样应该在那边审查我们里面的我们心灵的光景如何。 Walaupun kita mengaku kita percaya kepada 虽 Yesus. 然我们说我们相信耶稣，
Setiap hari, setiap saat saudara harus selalu mengoreksi keadaan batiniah kita. 虽然我们每时每刻，我们应该在里面不断的省察我们心灵深处的一切， Supaya dengan demikian setiap saat kita selalu mau bergantung kepada Tuhan. 好让我们每时每刻可以全然的信靠神。 Mengapa demikian? 为什么如此呢？ Karena itulah saudara saya memberikan judul membutuhkan iman sejati. 所以今天我立的题目就是需要正信心。 Saudara, seruan ayat ini menyatakan bahwa dia sangat membutuhkan iman yang sejati, iman yang benar. 所以这个父亲的父喊神表示说，他需要一个真正的信心，正确的信心。 Mengapa? 为什么呢？ Ini memberikan suatu peringatan bagi kita semua. 那么这要成为我们大家的一个警戒。 Saudara dan saya membutuhkan iman sejati. 所以今天你我都需要一个真的信心， Tidak bisa dari diri kita sendiri. 所以不能够来自我们自己。 Iman sejati bukan dari manusia. 所以真正的信心不是从人哪里而来的。 Inilah prinsip yang pertama. 那么这个是个头一个原则， Bukan dari manusia. 不是来自人。 Saudara, prinsip ini tidak bisa kita sangkal sebetulnya. 所以这个原则我们无可否认的。 Saudara, kita semua adalah ciptaan Tuhan. 我们每一个人都是神所创造的。 Tuhan sudah mencipta kita. 今天神已经创造了我们， Tuhan mencipta kita dengan segalanya yang Dia berikan kepada kita. 所以他创造了我们，他也把一切都给了我们， Sehingga semua yang ada pada kita bukan dari diri kita. 以及我们今天所拥有的一切，不是从我们哪里而来。 Saudara, tubuh kita ini adalah ciptaan Tuhan. 我们的身体是神所创造的， Nafas kita ini diberi oleh Tuhan. 那么我们的呼吸也是从神哪里而来的。 Mata kita ini bisa melihat, itu pun dari Tuhan. 今天我们的眼睛能够看见，也是从神哪里而来 Telinga 的。 kita bisa mendengar pun, itu karena Tuhan. 我们今天我们的耳朵能够听见，也是从神哪里而 Kita 来。 punya tangan, punya kaki, semuanya itu dari Tuhan. 我们的手、我们的脚都是来自神。 Saudara, kalau kita seringkali mengatakan, oh itu dan dari saya. 那么我们岂不是常常说，这是来自我自己啊？ Sekali lagi saudara, itu semua bukan milik kita. 那么再一次说，这一切不是属于我们的。 Saudara, kalau kita belajar Alkitab dengan baik-baik, 若是我们好好的研究圣经的 saya 话， berikan contoh. 我在这里要举一个例子。 Harta yang kita miliki. 今天我们所拥有的财物呢， Semua kita memiliki harta bukan? 我们每个人岂不是拥有我们的财物吗？ Saudara, tapi apakah harta yang kita miliki itu adalah betul-betul milik kita? 那么今天是否你的财物是属于你的吗？ Alkitab mencatat beberapa hal. 那么圣经有几处的记载， Apa namanya? Salomo mengatakan dalam Mazmur, 那么呢，所罗门王在这个诗篇里面说， sia-sialah orang yang bersusah payah kerja siang malam 那么你昼夜在那边劳苦工作是徒然的， untuk memakan hasil jerih 你 payahnya. 要吃你劳碌吃得来的饭， Karena Tuhan yang memberikan berkat buat orang yang dicintainya. 因为神要把祝福领给他所爱的人， Pada waktu dia tidur. 所以就是当他睡觉的时候，要把这个祝福赐给 Ini 他。 Salomo yang bicara, Mazmur 127. 这是所罗门王所讲的，在诗篇 Salomo 127 itu 篇。 orang raja yang kaya sekali. 我们知道所罗门王是一个很富有的王， Tapi dia sadar bahwa kekayaannya itu adalah pemberian Tuhan. 但是他领会到他所得到的财物是神所给他的， Dan Tuhan memberikannya kepadanya pada waktu dia tidur, tanda 而 petik. 且在那边说，就是当他在睡觉的时候，神把这个祝福给他。 Tapi di sini orang Kristen jangan, oh kalau gitu kita tidur-tidur aja ya, nggak usah kerja ya. 那么你千万不要误解，若是这样子的话，那么我 Ya 们睡觉吧，不必 Ya 工 tidak 作了 begitu, saudara. 不是这个意思的。 Karena firman Tuhan juga mengatakan, 因为神的话也告诉我们， belajarlah dari semut. 你要从蚂蚁学习， Karena dia begitu rajin pada musim panas mengumpulkan makanannya. 所以在夏天的时候，他在那边收集他的食物， Seolah-olah supaya pada musim hujan dia tidak kekurangan. 所以好让他在雨季的时候不致缺乏。 Firman Tuhan juga mengatakan, 那么神的话也告诉我 yang 们， tidak bekerja tidak boleh makan. 那么不工作的不得饭吃。
Sudah kita mengatakan tentang harta kekayaan kita. 所以我们讲到我们所有的财物呢， Kan itu hasil kerja saya. 岂不是这是我劳力得来的吗？ Kan itu bijaksana saya. 是我智慧得来的吗？ Kan itu kepandaian saya. 是我的聪明得来 Kan 的 saya 吗？ bisa mengerti waktunya kapan saya menjual, waktunya kapan saya membeli. 岂不是我很懂什么时候我要买，什么时候我要把那个东西卖 Dan 掉？ disitulah kan saya dapat keuntungan banyak. 所以从中我就可以得到很多的利益。 Tapi saudara, apakah kita mengakui bahwa itu semua juga Tuhan yang mengizinkan buat kita? 那么是否今天我们也认同，我们能够得做这一切都是神许可赐给我们的？ Saudara, manusia itu dicipta menurut gambar Allah. 今天我们知道人是按照神的形象造 Kita 的， punya hati untuk punya kehendak. 我们都有心思、意念、意 Ki- 志， Kita punya akal untuk berpikir. 我们有这个聪明可以思想， Kita punya moral untuk berbuat. 我们有品德，我们可以做出来。 Ini menunjukkan bahwa saudara dan saya dipercaya oleh Tuhan menjadi penata layan. 所以这表示说，上帝信任我们，叫我们可以在他的工作上有份。 Kita adalah satu-satunya makhluk yang ada di bumi ini menjadi penata layan dari Tuhan. 那么今天我们是上帝所信任的唯一能够治理上帝所给我们的人， Supaya kita bisa mengatur semua kehidupan di alam semesta ini. 叫我们可以在那边治理全地。 Saudara, singa 我们知道市值， Singa itu sudah kalau lapar dia memang cari mangsa. 那么若是他独自饿了，他在那边要找食物吃。 Kalau sudah menangkap satu mangsa, 那么如果他找到了一个禽兽的话， dia makan sampai kenyang. 他就吃到饱， Dia tidak menangkap banyak mangsa, 他没有在那边抓了很多的这个猎物， lalu disimpan di kulkas. 那么放在冰箱里， Oh, nanti untuk besok-besok. 那要存到明天啦。 Singa tidak begitu. 那么狮子不是如此， Singa hanya tahu satu hal. 他只有知道一样的事情， Dia lapar cari mangsa, makan, kenyang, tidur. 所以他肚饿，他就找食物，以后呢吃饱了就睡觉。 Semua hewan begitu. 那么所有的禽兽都是这样的， Hanya manusia yang punya akal. 那么只有人他有这个意志。 Saudara, karena itulah manusia dengan akal, dengan moral, dengan pikiran, dengan hati diminta oleh Tuhan menjadi penata layan yang baik. 所以上帝就把意志、信思、意念、聪明给我们人，叫我们能够成为好的一个管理人。 Tetapi manusia telah berdosa. 但是我们知道人已经犯罪了， Dosa telah merusak semua aspek ciptaan yang ada. 那么呢，这个罪已经破坏了神的创造， Apalagi manusia yang berdosa. 更尤其犯罪的人， Membuat saudara dan saya keluar dari jalur yang seharusnya. 造成你我从我们应该走的轨道里面出了轨道， Kita menjadi orang yang egois. 我们就成为一个自私自利的人。 Kita hanya memikirkan diri sendiri. 我们只有想到的是自己， Kita tidak pernah memikirkan yang lain. 我们从来没有想过别的。 Yang kita sering pikir adalah untuk diri sendiri. 那么我想的就是为着我自己。 Pada waktu peristiwa Menara Babel, 所以当巴别塔的事件的时候， manusia dengan semua kepandaiannya. 那么人类用他的聪明， Mari kita mendirikan bangunan yang tinggi. 所以我们要造一个很高的塔， Mendirikan bagi kita semua. 所以为我们建造。 Kita mau menyebut satu nama. 我们要提一个名字， Supaya kita tidak tersebar 让 kemana-mana. 我们不至于分散在全地。 Itulah manusia yang egois. 那就是自私的人， Menara Babel. 就是巴别塔。 Akhirnya Tuhan mengacaukan mereka. 结果呢，神使他们是混乱了。 Karena perintah Tuhan adalah engkau harus tersebar luas ke seluruh bumi. 因为神的吩咐，你要遍满地面。 Nah, saudara, jadi kita melihat di sini bahwa semua yang ada di ciptaan ini adalah milik Tuhan. 所以我们知道，今天我们所看的每一个创造物都是神所创造的， Bukan milik kita, 不 saudara. 是属于我们的， Semua milik Tuhan. 所有的都是属于神。 Kayak itu kepada Israel, Nabi Yesaya pernah berseru. 所以对以色列民族，
以赛亚他曾经呼喊说， Israel begitu bangga beribadah kepada Tuhan. 所以我们知道以色列人他们的自豪能够敬 Hari 拜神。 hari Paskah mereka bisa motong banyak lembu sapi, kambing domba untuk persembahan kepada Tuhan. 所以在逾越节的时候，他能够杀了很多的牲畜来奉献给神做祭物。 Wah, seolah-olah ibadahnya berkenan kepada Tuhan. 所以就好像看起来他的敬拜那么的讨神的喜悦一 Apa 样。 yang Tuhan katakan? 那么神怎样说呢？ Lewat Nabi Yesaya Tuhan berkata, 透过以赛亚神说， Aku muak dengan semua persembahanmu. 所以我不喜悦看到你的祭物。 Memangnya aku membutuhkan kambing domba, lembu sapimu. 难道我需要你的牛羊群兽吗？ Kambing domba, lembu sapi semua adalah milikku, ciptaanku. 所以这些牛羊群兽所有都是我的，是我所创 Sebetulnya 造 aku 的。 tidak butuh itu semua. 其实我不需要这一切， Aku muak dengan kelakuan ibadahmu. 所以我厌烦你的祭物， Kau seolah-olah beribadah, 好像看起来你敬拜我， tapi engkau tidak mengingat dan engkau meninggalkan namaku. 但是呢，其实你却不记得我的名， Kau tidak pernah melakukan firman-Ku. 你从来没有醒过我的话。 Saudara, Tuhan ingin agar kita menjadi penata layan yang baik dalam kehidupan 那 ini. 么神很盼望我们今天能够好好的成为一个好好的管理员。 Dari sini kita menunjukkan bahwa apalagi hal rohani, saudara. 那么更何况讲到属灵的事情， Iman. 信心。 Dalam reformasi, iman ditegakkan kembali oleh reformasi. 那么在改教的时候呢，那么这个我们的改教者呢，他就把再一次重新恢复我们的信心， Sola fide, 就是说到费德。 ya, hanya oleh iman. 那么只有靠信心。 Tapi sekarang banyak orang Kristen tidak mengerti dengan jelas mengenai hal ini. 我也靠信心，但是呢，很多基督徒却不了解这个事情。 Seringkali menganggap iman itu adalah milik saya. 那么看起来好像以为这是属于我的。 Saudara, kalau itu milik kita semua, 如果这些是属于我们的话， itu namanya kepercayaan diri kita. 那么表示说是我们相信我们自己。 Ingat saudara, iman itu bukan milik kita kalau iman sejati. 那么真正的信心不是属于我们的。 Kecuali kita menganggap, oh itu iman saya. 那么特别是如果我们说这个是我的信心， Nah, orang yang menganggap, yang berpikir iman itu dari dirinya, 那么而是他的想法呢， Orang 信 itu 心是来自我， orang itu menjadi sombong. 那么就会造成那个人成为一个骄傲的人。 Apalagi sekarang ada lagu-lagu yang seolah ngomong iman, oleh iman, doa dengan iman, maka semuanya bisa berubah. 那么更尤其很多的诗歌说，只有靠信心，一切都可以改变。 Saudara, ingat konsep kita harus benar. 所以我们要记得我们的思维要对。 Saya pernah khotbahkan kepada saudara. 所以我曾经对大家讲述了， Nabi Elia imannya kuat sekali. 以利亚先知他的这个信心是那么的坚强， Tapi itu bukan dari Elia. 但是这一切不是来自以利 Karena 亚自己， Elia percaya penuh kepada firman Tuhan. 只有以利亚他全然相信神的话， Sehingga dia memegang teguh firman Tuhan. 所以他在那边紧紧的抓住神的话， Dia berani melawan nabi-nabi Baal. 他能够在那边勇敢的去面对巴力先知， Bahkan berani menantang. 甚至要很勇敢的向他们挑战， Luar biasa. 所以是一个很棒的先知。 Tapi setelah Isabel marah, 但是当他听到耶洗别这个皇后生气的时候， Nabi Elia harus mati. 以利亚要杀掉他。 Ketika Elia mendengar berita ini, 所以当以利亚听到这个消息的时候呢， Elia tidak bersandar kepada firman Tuhan. 他没有全然信靠神的话， Dia tidak ingat kepada segala yang Tuhan sudah perbuat. 他没有记得神曾经为他做过任何大的 Dia 事 hanya 情， memikirkan dan mendengarkan, memikirkan kata-kata Isabel. 所以他所听的只有想到耶洗别皇后所讲的话， Saat itulah dia jatuh. 所以在那个时候他跌倒了， Saat itulah dia lemah. 在那个时候他软弱了， Langsung dia ketakutan. 所以他感到恐惧， Dia 战惊 melarikan diri. 所以他在那边逃命了。 Saudara lihat di situ.
所以从这里我们可以看到， itu bukan Elia yang punya iman yang kuat, 所以从这里我们可以知道，不是因为以利亚他拥有坚固的信 tapi 心， karena Elia percaya kepada firman Tuhan. 但是因为以利亚相信神的真理。 Tapi ketika telinganya, pikirannya memikirkan kata-kata Isabel, 但是当他的思想所听到的，就是想的是耶洗别所讲的话， bukan lagi firman Tuhan yang dipikirkan. 所以他想的不再是神的话的时候， Di situ dia jatuh. 在那个时候他跌倒了， Di situ dia langsung menyerah. 所以他在那边投降了， Dia ketakutan. 他害怕了， Dia melarikan 所以 diri. 他就出去逃命了。 Saudara ini kasih Tuhan. 所以主内亲爱的弟兄姐妹们， Jelas hal-hal rohani bukan dari diri kita. 所以我们知道属灵的事情不是来自我们自己， Itu harus dari Tuhan. 必须要来自神， Harus dari Tuhan yang terus menolong kita. 必须要从神那里来不断的帮助我们。 Saudara, ada seorang sastrawan di Amerika. 所以在美国有个文学家 Namanya Mark Twain. 马克吐， Mark Twain ini seorang sastrawan yang sangat luar biasa. 所以这个文学家是一个很棒的文学家。 Tapi saudara, dia begitu jatuh cinta dengan seorang gadis bernama Olivia Langdon. 但是当他跟 Olivia Langdon 跌入爱河的时候呢， Seorang wanita Kristen yang saleh, yang dibesarkan dalam keluarga Kristen yang kokoh. 一个虔诚的基督徒，生长在一个很坚固信仰的家庭里面长大的女孩子。 Akhirnya Mark Twain ini saudara mempersunting dan menikahi Olivia Langdon. 结果呢，马顿就在那边向她求婚，结果呢就跟她结婚了。 Tapi saudara, Mark Twain bukan orang yang percaya Tuhan. 但是呢，马顿却不是一个真正相信神的一个人。 Tapi dia puhauise sama istrinya. 但是呢，他不好意思松干了dengan Ya. istrinya， Dia sungkan sama istrinya yang begitu saleh sekali. 所以他很不好意思看见他的太太那么的虔诚。 Jadi saudara, dia akhirnya mengikuti kehidupan rohani istrinya. 所以就跟从他的太太的属灵的生活了， Tapi dia tidak mau jadi Kristen. 但是他却不要成为基督徒， Dia tidak mau terima Yesus. 他也不要接受耶稣。 Namun dalam awal-awal pernikahan 但 mereka, 是当他们在7月份初期的时候 wah 呢， dia mencoba untuk kalau makan bersama dia mimpin doa. 那么呢，他就在那边设法怎样吃饭的时候，他带领祷告了。 Malam hari kumpul bersama-sama dia pimpin doa. 所以晚上睡觉之前，他也在那边带领祷告， Seperti seorang kepala keluarga begitu. 就好像一个家长一样 Ya. 的， Wah, bacain firman Tuhan. 就是在那边读圣经。 Ya. Tapi saudara, itu dilakukannya hanya rutinitas. 但是呢，他所做的是例行式， Hanya karena sungkan sama istrinya yang saleh. 这是因为他很不好意思看见那么虔诚的太太。 Lama-lama bosan. 那么久而久之，他就感到厌烦了， Akhirnya tidak dilakukan 结 lagi. 果他不继续做下去了。 Akhirnya mereka menjalani kehidupan ya seperti orang yang tidak kenal Tuhan. 所以他们所过的生活就好像那些不认识神的人一样的生 Dan 活。 akhirnya karena pengaruhnya begitu kuat, istrinya pun akhirnya mengabaikan Tuhan. 结果因为他影响了那么的强，结果太太也在那边开始信心摇动了，离开神了。 Setelah beberapa tahun, belasan tahun kemudian mereka mengalami banyak kesukaran dalam 所 kehidupan. 以10多年以来呢，那么他们的生活、家庭生活遭遇到很多的难题， Wah, mereka harus jatuh bangun dalam kehidupan. 所以在生活当中他起起落落。 Akhirnya Mark Twain berkata kepada istrinya, 结果呢，马丁就跟他的太太说 dia panggil istrinya Livy, ya. Livy, apabila engkau merasa bahwa berdoa dan membaca Alkitab dapat memberikan penghiburan, kekuatan dalam dirimu, 那么若是你觉得你祷告、读圣经能够在你的生活当中给你力量的话， aku sama sekali tidak keberatan. 那么我也是不感到很沉重的。 Lakukanlah itu. 你要这么做了。 Tapi apa jawaban dari istrinya? 他的太太如何回答他呢？ Suamiku, 我的丈夫啊， sekarang aku sudah tidak bisa lagi berdoa dan membaca Alkitab. 现在我再不能祷告读圣经了，
Oleh karena aku sudah benar-benar kehilangan kepercayaanku kepada 因 Tuhan. 为我已经全然的舍弃我对神的相信。 Saudara, 所以，亲爱的弟兄姐妹们， hal-hal rohani bukan dari diri kita. 所以属灵的事情不是来自我们自己， Jangan ada seorang Kristen pun yang membanggakan diri. 所以千万不要有任何的基督徒在那边为着这个来自豪， Karena itu adalah pemberian Allah. 因为是神所赐的。 Inilah poin yang kedua. 那么这是第二点， Saudara, Alkitab mengajarkan iman sejati itu Tuhan berikan kepada kita. 所以圣经教训我们，这个真正的信心是神所给我们的。 Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. 所以千万不要有人在那边感到自豪。 Kalau ada orang Kristen bersaksi misalnya ya. 若是有基督徒在那边做见证的话， Oh, saya ngalami kejadian yang luar biasa. 那么我经历到很棒的、很特别的事情。 Waduh, saya kena sakit penyakit yang parah sekali. 那么我得了严重的疾病， Tapi saya berdoa kepada Tuhan. 但是我向神祷告， Tuhan sembuhkan saya, 神啊，求你医治我， jamah saya. 误抹我。 Oh, Tuhan sembuhkan. 结果神误抹了我，医治我。 Kemudian dia mungkin ngomong begini. 那么以后他接下来说， Itu karena imanku. 那么这是因为我的信心， Imanku yang kuat. 我坚强的信心， Sehingga Tuhan mendengarkan doaku. 以至于神听我的祷告。 Itu sendiri sudah salah. 这已经错了， Itu sendiri sudah salah konsepnya. 那么这个观念已经错了。 Saudara, Tuhan mendengarkan kita apakah karena iman kita kuat atau tidak? 那么今天神垂听我们的祷告，是否因着我们的信心坚强，或者是不坚强呢？ Saudara, kita jangan generalisir menjadi satu konsep di dalam pikiran 那 kita. 么千万不要让这个思想成为我们的思维。 Ingat bahwa iman itu pemberian Tuhan. 那么你要记得，信心是从神哪里而来的？ Mengapa pemberian Tuhan? 为什么是神所赐予的呢？ Karena iman yang sejati itu selalu harus dari pemberitaan Injil. 因为真正的信心必须要从这个传真理的时候开始的。 Jadi ketika saudara dan saya memberitakan Injil, 所以当你在那边传福音的时候呢， orang itu percaya kepada Yesus. 所以那个人相信耶稣， Injilnya itu Injil yang benar yang diberitakan. 那么你所传的信息是一个正确的信息， Baru di situ ada imannya sejati. 那么才有这个真正的信心产生。 Tapi kalau yang diberitakan Injil palsu, 但是若是你所传讲的信息是假的信息的话， itu bukan iman yang sejati. 那不是真正的信心了。 Ingat sudah, Tuhan pernah mengajarkan kepada kita. 曾经教训过我们， Firman Tuhan yang benar itu seperti gandum, benih biji gandum yang ditaburkan. 所以正确的这个信息呢，就是好像一个种子被撒在土里的种子一样。 Tetapi musuh-musuh menyabarkan benih ilalang. 但是呢，仇敌却把这个败子的种子下去。 Saudara, gandum dan ilalang itu persis mirip sekali. 所以呢，这个沃种呢，跟这个败子呢，它的这个样式很相似的。 Saudara, gandum dan ilalang hanya akan ketahuan dengan ketika berbuah. 所以呢，只有当它在那边长成的时候、结果的时候，才能够知道。 Ketika tidak berbuah, belum berbuah, Saya itu tahu. tidak kentara. 所以当它还没结出果子的时候呢，我们不能够看到。 Sehingga gandum dan ilalang itu tidak bisa dibedakan. 所以呢，种子跟麦子不能够在那边分开。 Saya pernah khotbahkan itu waktu di Hotel Garden Palace. 我在 Garden Palace 那边曾经讲过这个 Saya 道 pernah berikan gambarnya kepada saudara. 我也曾经把这个画面给了你们。 Gandum dan ilalang itu mirip sekali. 所以这个种子呢，跟这个稗子呢，它的样式很相似。 Tapi bedanya adalah ketika berbuah atau tidak. 但是当它结出果实的时候，你才可以知道。 Saudara yang dikasih Tuhan. 所以主内亲爱的弟兄姐 Karena 妹 itu 们， kalau saudara mendengar berita firman yang palsu, 所以今天若是你听到一个假的欣喜的话， saudara tidak akan dapat iman sejati. 所以你不能够得做正确的信心， Saudara akan mendapatkan kepercayaan yang palsu. 所以你所得到的是一个假的信心。
Saudara, karena itulah Injil yang sejati 所以呢，这个正确的福音呢， menghasilkan iman yang sejati. 所以就产生一个正信心。 Mengapa? 为什么呢？ Karena disitulah Tuhan menanamkan benih ilahi di dalam hati kita. 因为神把这个神的信息种子撒在我们的心中， Benih ilahi itu membuat kita lahir baru. 所以神的种子呢，使我们可以在重生得救。 Tapi saudara, berita Injil yang palsu tidak bisa memberikan pertobatan. 但是呢，假的信息却不能够带来悔改的果子。 Baru dari sini kemudian saudara, perjalanan kerohanian orang Kristen itu dimulai. 所以就从那个时候开始，我们就开始信心的道路了。 Sehingga iman yang sejati itu dipelihara oleh Tuhan. 所以这个正确的信心呢，是蒙神的看顾保守。 Ingat saudara, 所以你要记得， kita harus selalu bergantung kepada Tuhan. 我们必须要全然信靠我们的神。 Disitulah pemeliharaan Tuhan terus terjadi 所 atas 以就 kita. 在那个时候，神不断的在那边牧养我们的 Tuhan 生 Yesus 活。 berkata kepada Petrus, 那么主耶稣曾经对彼得说， sebelumnya itu Petrus gaya-gayaan. 那么呢，事先呢，我们看见彼得那么的自豪。 Tuhan katakan sebentar lagi banyak yang kalian semua akan meninggalkan aku. 那么主耶稣说，再过一下，你们很多人要离开我。 Tuhan, tidak mungkin kami meninggalkan engkau. 他说不可能，我们离开你， Kami akan ikut engkau. 我们要跟随你， Kami bahkan akan berani membela Tuhan. 甚至要为你在那边赶奋斗。 Petrus, 主耶稣说：“彼得，彼得， sebelum ayam berkokok kamu akan menyangkal aku 3 kali. 那么进了鸡叫以前，你要3次不认我。 Petrus, 彼得，彼得， iblis ingin menampi imanmu. 那么呢，魔鬼要塞你的信心， Tapi aku berdoa 但是呢，我祷告， supaya imanmu tidak gugur. 让你的信心不至于失落。 Yohanes pasal 10, 那么约翰福音第10章， Tuhan Yesus berkata, 主耶稣说 domba-dombaku ada di tanganku. 我的羊在我的手中， Tidak ada seorang pun yang bisa merebutnya dari tanganku. 所以没有任何一个人能够把它从我的手中夺去。 Begitu pula di tangan Bapakku. 更尤其在我父的手中。 Siapa yang ada di dalam tangan Bapakku, 那么谁在我天父的手中呢？ tidak ada musuh yang bisa merebutnya dari tangan 没有一 Bapakku. 个仇敌能够把它从天父的手中夺去。 Saudara, kalau kita bisa terus bertahan, 若是我们今天能够继续不断的持守信心的话， itu bukan karena kemampuan kita, 不是因为我们的能耐能够这么做， tapi karena pemeliharaan Tuhan yang terus memberikan anugerahnya kepada kita. 乃是神的看顾保守，不断把恩典给我们。 Bagaimana ini bisa terjadi? 那么怎样有这回事呢？ Nah, inilah yang dikatakan di dalam ajaran teologi, saudara. 那么这是在神学的给我们的教训， Artinya alat-alat anugerah. 就是上帝所使用的每一个恩典的器皿。 Salah satu teolog yang terkenal namanya Louis Bekoff. 那么有一个很著名的神学家叫 Louis Beng， Alat-alat anugerah Tuhan berikan kepada umatnya. 所以上帝把这些恩典呢给他的子民。 Yang paling luar biasa itu adalah sakramen. 那么呢，更特别的就是圣餐。 Sakramen adalah tanda dari alat-alat anugerah Tuhan. 圣礼呢，就是讲到关于神的恩典的一个记号， Tapi juga ada yang lain. 但是也有别的。 Alkitab, 圣经 ibadah kita, 就是我们的敬拜， doa. 我们的祷告。 Ini semua adalah alat-alat anugerah di mana saudara dan saya sebagai orang Kristen lakukan karena dorongan dari Tuhan. 那么这一切就是神的器皿，上帝感动我们，叫我们因着神的恩典在那边做这些事情。 Lakukan itu dengan kerinduan yang sungguh dari hati kita. 所以我们必须要带着一个真正渴慕的心来去做这些， Bukan karena kebiasaan, 不是因为例行社的， tapi karena betul-betul ingin cari Tuhan. 但是我们真正的因为要寻求神， Disitulah saudara ada persekutuan dengan Tuhan. 所以在那里有与神交通的事情。 Ada pengajaran firman yang kita dengar terus-menerus. 我们可以听到神继续不断给我们的教训， Disitulah artinya penyertaan
Tuhan menyertai kita. 那么在那边我们看到神的同在。 Saudara, seorang kapten kapal baru saja menerima Yesus. 那么有一个船长，他刚刚接受耶稣， Tapi kapten kapal ini disibukkan sekali dengan berbagai pikiran-pikiran, perasaan tentang kekristenannya. 但是呢，他也有很多这个基督教信仰的思想在那边不断的在那边影响他。 Dia terus berpikir nanti kalau saya sebagai kapten kapal bagaimana saya memperlakukan anak buah kapal saya. 那么他在想的就是我成为一个船长，我怎样去对待我的水手呢？ Saudara, anak buah kapal orang-orang yang melaut itu banyak yang tanda petik kasar-kasar. 那么我们知道这些水手都是很粗暴的人。 Saya ingat John Newton ya salah satunya. 我记得John Newton 也是经历到这样的事情。 Saudara, mereka itu kasar-kasar sekali. 他们都是很粗暴的水手。 Saudara, bagaimana nanti saya memperlakukannya? 那么我们怎样去对待他们呢？ Saudara, dia memikirkan banyak hal. 所以他想了很多很多的事情。 Karena dia dulu bukan orang yang percaya Tuhan. 因为他过去不是个信主的人， Saudara, ketika dia berada di dalam kebimbangan, 所以当他在彷徨当中的时候， ada seorang temannya berkata 那么有 kepadanya, 一个朋友对他说 Kapten, 船长啊， kemanakah kamu akan membuang jangkarmu ketika akan berlabuh di satu pelabuhan? 所以当你要进入一个港口，在那边停下的时候，那么你要把你的锚撒在什么地方呢？ Engkau membuang jangkarmu ke bawah geledek kapal atau engkau akan membuang jangkarmu ke lautan yang dalam supaya jangkar itu mendapatkan sauh yang teguh. 所以呢，你要把你的锚撒在什么地方呢？在港口呢，或者在海的深处，让你可以得着坚固的这个锚。 Saya tidak mungkin membuang jangkar saya ke dalam geladak kapal. 那么我不可能把这个锚撒在很浅的地方， Karena nanti kapal akan pecah dan tenggelam. 那么呢就会造成这个船破了，沉下去了。 Aku harus membuangnya ke dalam kedalaman laut, di mana di situ ada batu karang yang membuat jangkar itu bisa bersauh dengan kuat. 所以呢，我必须把我的锚撒在很深的海里面，就在那个地方可以把我的锚这个扎在这个磐石上，那个坚固的。 Benar, Kapten. 那么对的，船长。 Temannya katakan, engkau harus terus-menerus menggantungkan imanmu kepada Kristus Yesus. 你必须要把你的信心全然信靠在基督耶稣的身上。 Saudara, Tuhan memberikan alat-alat anugerah buat kita. 那么今天上帝也赐给我们很多的恩典和器皿。 Salah satunya adalah gereja. 那么其中一个呢，就是教会。 Saudara dan saya boleh beribadah kepada 我 Tuhan 们可以来到教会来敬拜神。 bersama saudara seiman. 那么可能其他的弟兄姐妹在 Ada 一起， alat-alat anugerah lainnya dan bahkan yang penting sekali adalah firman Tuhan. 还有其他的恩典，更重要就是神的话，圣经。 Dari Alkitab inilah firman Tuhan, iman yang sejati bertumbuh. 那么就是从这本圣经里面，让你的心性可以成长。 Tadi saudara pada waktu saya duduk di depan, 所以刚才当我坐在前面的时候， saya membuka YouTube, 那么呢，我就打开网络， mau melihat juga YouTube-nya GKI Surabaya. 那么我也要看这个给该业是过一堂会的这个 YouTube。 YouTube-nya 网络 apakah jalan atau tidak? 那么呢，这个网络呢有没有开呢，或者是还没有打开？ Memang agak sedikit lemot-lemot karena semua pakai kuota HP saya. 不错，比较弱，因为有很多的，里面包含了很多。 Tapi ketika Wangsian. saya coba menggeser kursor saya, 当我在那边不断的打开的时候， ada satu YouTube tertangkap di situ. 那么呢，有一个网络在那边出现了。 Alkitab benda mati, bukan firman Tuhan. 那么呢，圣经是死的东西，不是神的话。 Orang itu bicara kira-kira 1,5 jam.
所以那个人在那边讲了1个小时半的道， Saya tidak tahu orang itu namanya siapa. 我也不认识那个人名字是谁。 Tapi yang saya lihat viewernya yang melihat nonton YouTube-nya itu sudah ribuan orang. 但是我却发现看那个网络的人呢，大概有1000多名的人。 Judulnya sangat menantang sekali. 所以他的题目那么的给我们挑战。 Alkitab benda mati, 圣经是死的东西， bukan firman Tuhan. 不是神的话。 Ini pekerjaan setan. 这是魔鬼的工作。 Pikiran demikian itu bermula dari teologi liberal 那么呢，这个思维呢是来自这个自由神学论开始 abad 的， 19. 19世纪开始的。 Tidak percaya Alkitab firman Tuhan. 不相信圣经是神的话， Diteguhkan lewat teologi neo-ortodoks abad 20 awal. 那么在20世纪，他用那个神学论在那边来证实这个事情， Itu lebih ngeri lagi. 那么更加很可怖的事情。 Dan sekarang zaman postmodern 那么现在是后现代的事情， lebih ngeri lagi. 那么更加的恐惧了。 Walaupun saya belum mendengar YouTube itu belum mendengar sama sekali. 虽然我还没有打开这个网络来看， Tapi dari judulnya saya sudah mewanti-wanti di sini. 但是呢，从我的题目我感到恐惧战惊了。 Ada lagi gereja Allah Maha Kuasa. 还有呢，这个蛮有全能的神的教会。 Kalau itu saya mendengar beberapa YouTube-nya. 那么呢，我曾经打开他的网络来看 Dia，juga mengatakan Alkitab bukan firman Allah. 他也在那边说，圣经不是神的 Harus 话， cari dari Tuhan sendiri. 必须要自己找从神哪里来的。 Ini bahayanya zaman sekarang. 那么这是现今时代的危险性。 Sekarang banyak ilalang-ilalang disebar lewat YouTube ini. 那么今天魔鬼就是把这些败子撒在这个通过网络撒在我们人心中。 Orang-orang banyak dipakai sebagai alat-alatnya setan menyebar ilalang-ilalang. 很多人就是被魔鬼利用了，在那边宣传这个败子的真理。 Saudara, kita semua sebagai orang Kristen, 今天你我成为基督徒， jangan menganggap diri kita itu hebat dan 千 kuat. 万不要以为我们很棒， Kita selalu harus waspada di hadapan 我们 Tuhan. 必须要谨慎自守。 Apakah pemahaman kita sudah tepat sesuai dengan firman 那 Tuhan? 么今天我们对神的理解是否很正确的，符合圣经的原则吗？ Saudara, kita harus selalu membaca firman Tuhan dan merenungkannya. 我们必须要不断的读神的话，不断 Dari 的思 mana 考。 firman Tuhan kita dapatkan? 那么我们从神的话，我们的神的话从哪里得来的？ Ya dari Alkitab. 就是从圣经来的。 Kalau ada orang ngomong, oh nggak usah pakai Alkitab, minta saja langsung dari Tuhan. 那么有的人说不必看圣经了，你自己可以在那边找，Itu- 在那边求神。 Itu sudah sejak lama orang yang demikian ada, saudara. 那么这种人已经很久有了， Tapi Tuhan sudah ngomong, 但是神已经说了。 nabi-nabi palsu, bahkan sejak perjanjian lama sudah ada. 那么这些就是假先知，甚至于在旧约时代已经有 Nabi palsu ngomong, Tuhan berkata kepada saya. 那么那些假先知常常说，神对我说， Memang dulu-dulu waktu PL, Alkitab belum komplit. 不错，在旧约圣经的旧约时代呢，这个圣经还没有完备， Sehingga Tuhan seringkali memanggil nabi-nabinya. 甚至于神差派来的先知对人说话， Saudara, nabi yang benar sama nabi yang salah itu susah dibedakan. 所以正先知跟假先知我们很难区 Tapi 别。 Tuhan memberikan satu pedoman. 但是神给我们一个原则， Jika perkataan nabi itu tidak terjadi, 如果这个先知讲的没有产生的 dia 话， nabi palsu. 他就是假先知。 Itu ada di dalam Alkitab. 那么在圣经有这样的记载的， Kan itu saudara, Alkitab setelah komplit, 那么圣经已经完备了以后呢， kita bisa melihat 我们可以看到 ini benar atau tidak. 这个是对的吗，或者是不对？ Tapi saudara dan saya jangan sombong. 但是千万你不要感到很骄傲。 Oh Musa, saya kuat kok iman saya. 牧师啊，我的信心很坚强啦。 Saat saudara ngomong itu menunjukkan bahwa iman saudara sudah tidak kuat. 那么当你讲这句话的时候，表示说你的信心已经不坚强了。
Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 那么主内亲爱的弟兄姐妹们， Iman yang sejati saya sudah pernah khotbahkan kepada saudara. 那么一个正确的信心， Harus ada 3 unsur. 必须要有3个原则。 Saudara, iman itu sendiri bukan subjek. 那么呢，这个信心不是主动的。 Misalnya, saya mengasihi jemaat. 比如说，我爱我的信徒， Saya itu subjek. 那么我是主脑 Jemaat 人。 itu objek. 那么今天你是对象， Nah, ketika kita katakan, saya percaya Yesus. 所以当你说我相信耶稣的时候， Secara bahasa, Yesus seolah-olah objek. 那么就好像说主耶稣是对象， Tapi saudara, pengertian kita jangan begitu. 但是我们千万不要有这种的想法。 Yesus tidak pernah menjadi objek. 那么主耶稣不是对象， Yesus harus subjek. 所以他必须是主要的。主 Itulah 权的 artinya 所以这就是他的意思。 saya beriman kepada Yesus. 我对主有信心。 Yesus itulah subjeknya. 那么主耶稣他是主脑人， Subjek dari iman saya. 是我的心性的主脑人， Bukan objek dari iman 那么 saya. 不是我的心性的对象。 Ini saudara harus pahami dengan tepat. 所以我们必须要了解。 Dari situ ada kepercayaan yang esensius, mempercayai semua kebenaran Alkitab, kebenaran mengenai Yesus. 还有我们也全然相信耶稣的真理。 Ketika saudara meleset salah satu kebenaran, itu sudah tidak lagi punya iman sejati. 所以当你从一个事情当中已经外泄了，表示说你不再拥有正确的信心了。 Saudara hati-hati di sini. 所以我们有千放的小心。 Dan kemudian ketiga, fidusia, artinya kita bergantung mutlak kepada Tuhan. 那么第三样呢，就是我们全然的信靠真理。 Karena itulah saudara, Tuhan tidak boleh menjadi objek kita. 所以神不要成为我们的对象， Tapi Tuhan harus selalu menjadi subjek 而 kita. 是神要成为我们的主权。 Seorang penulis terkenal, Parker Palmer, 那么哈佛哈蒙他很出名的写作家， menuliskan sebuah buku berjudul A Hidden Wholeness. 他写了一本书， Ya, ketersembunyian yang menyeluruh begitu artinya. 就 Ya. 是全然的隐藏。 Dia mau menggambarkan mengenai keadaan di Amerika Utara. 那么他所描绘的是讲到北美的， Ya, saudara, di Amerika Utara itu termasuk Kanada dan Amerika Serikat bagian utara. 也包括北美洲，还有那个加拿大国家。 Saudara, kalau terjadi musim badai salju, 那么比如说有这个寒冷的这个下大雪的时候呢， saya percaya ini berlaku di semua negara yang punya 4 musim. 那么我相信拥有四季的国家都会拥有这个现象的。 Ada kebijaksanaan yang dipahami oleh para petani di sana. 所以那个时候的农夫他就会了解这个事情了。 Saudara, ketika tiba musim dingin, 所以当寒季来到的时候呢， seluruh petani-petani harus waspada. 所以所有的农夫必须要小心。 Apalagi ketika mereka sedang mengerjakan tanah garapannya. 那么各尤其当他在耕种的时候呢， Mereka harus selalu waspada, 他们必须要小心。 mengikatkan dirinya 所以在那边要约束自己， dengan tali yang cukup panjang. 所以用一个长的绳子在那边 Jadi dirinya itu diikat, sudah. 当作腰带在那边数他的圣情。 Ketika pergi ke ladang pertanian, 所以当他去耕种的时候，到田地耕种的时候呢， talinya itu harus diikat kepada rumahnya atau lumbung padinya dengan kuat. 所以他必须要很牢固的把他的绳子也是嵌在他的那个仓库里面，或者是他的家，很牢固的在那边陷在那里。 Ketika petani itu pergi keluar, 所以当这个农夫出去的时候呢， mengerjakan di ladangnya, 在田里下田的时候， mereka harus selalu waspada dengan badai salju. 所以他们也必须要很谨慎的来看天气。 Walaupun mereka mungkin sudah kebiasaan dengan ladang pertaniannya, 虽然他们在农作物在田地工作已经很习惯了， mereka tahu luasnya berapa, 他们也知道他的这个田地有多宽，
Tapi mereka selalu harus waspada. 但是他们必须要在那边常常谨慎自守， Tidak boleh takabur. 那么不可以很马虎的， Selalu ikatkan dirinya. 必须在那边他在那边把自己束在那个带子上。 Karena kalau badai salju terjadi dengan mendadak. 那么若是忽然间下大雪的话， Ketika mereka sedang keluar di ladang pertanian 所 mereka. 以就是当他在农作物田地下田的时候， Semuanya akan kelihatan putih. 那么所有的就会看见雪白的， Semua akan kelihatan berkabut. 一片都是雪白的。 Satu-satunya 所以唯有一个呢， yang bisa membuat mereka pulang kembali ke rumah. 能够使他们能够回家， Tali yang diikatkan di 就是 badannya. 呢那个他所束的那个腰带呢， Di situ dia terus mengikuti tali itu. 他就是不断的跟着那个绳子在那边走， Baru dia bisa pulang kembali ke 他才能够 rumahnya. 回到家。 Saudara dan saya 那么今天你我 tidak bisa kembali kepada Tuhan 不能够回到神那里， kalau tidak ada tali yang terus mengikat pada 要 Tuhan. 是没有这个绳子不断的系住我们的话， Apalagi dalam badai kehidupan ini. 那么更尤其当你在面对人生的狂风 Jangan 暴雨的 seorang 时 pun 候， menganggap diri pinter. 所以千万不要有任何人在那边自豪 Seperti petani-petani di sana. 好像那个地方的农夫一 Mereka 样， punya kebiasaan semuanya. 他们每一个人都有他们的习 Mereka 惯， tahu semuanya. 他们都知道， Tapi mereka tetap mengikatkan dirinya. 但是他们仍旧要把他们的身体系在那个绳 Kalau 子上。 badai tiba-tiba 如 mendatang, 果忽然间下大雪的时候， mereka bisa pulang ke rumah. 他们能够平安的回家。 Saudara, jangan seorang pun dari antara kita menganggap diri hebat. Tidak ada. 在我们当中，千万不要有任何一个人感到很自豪。 Kita harus selalu bergantung kepada 我们必 Tuhan. 须要全然的信靠我们的神， Tidak ada yang lain. 没有别的道路。 Mari kita berdoa. 让我们祷告。哈利路亚， Berkati kebenaran firman-Mu ya Bapa. 神啊，去祝福你的真理。 Kami membutuhkan iman sejati. 我们需要真正的信心， Tapi kami sadar iman sejati bukan dari diri kami. 但是我们领会到这个真正的信心不是来自我们自己， Itu harus dari pemberian Tuhan. 必是神所赐予的。 Seperti seruan ayah dari anak yang ingin disembuhkan 那 ini. 么就好像那个父亲盼望孩子的意志的那个父亲， Aku percaya Tuhan, tapi tolong aku yang tidak percaya ini. 我信，但是求你帮助我，这个我信不住。 Bapa, tolonglah kami. 神啊，求你帮助我们， Supaya kami betul-betul terus bergantung kepadamu. 让我们继续不断的全然的信靠。 Kami selalu mau menggunakan alat-alat anugerah yang Tuhan berikan. 我们要继续不断的使用上帝所赐给我们的恩典。 Kami mau ya Bapa membaca firman-Mu. 我们要读你的话， Kami mau terus datang kepadamu dengan doa-doa kami. 我们也要在那边在祷告当中来到你的面前， Kami mau setia beribadah 我 kepadamu. 们也要忠心的来敬拜你。 Tapi tolong Tuhan jangan dari kebiasaan kami. 但是神啊，帮助我们，叫我们不是成为例行神， Jangan dari rutinitas 不 kami. 是成为我们